Baik itu Nabi berpesan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Osman bin Affan, aku dulu bila dengar Nabi baca hadis ni aku menangis. Osman setiap kali nampak kubur dia menangis. Sampai orang tanya dia, apa ente menangis? Ente kalau dengar cerita neraka syurga ente tak ada nangis, tapi lalu kubur ente mesti nangis. Kata Osman, aku pernah dengar Nabi sebut, sesungguhnya kubur adalah perjalanan awal transit sebelum pergi akhirat. Kalau orang itu selesa semasa dia transit, maka destinasi akhirat dia akan selesa. Tapi kalau dekat transit ini pun dia kena lanyak dah, yang seterusnya akan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita hari pertama duduk di alam kubur, dah ada 4 sahabat menolong, cerah masa depan. Tapi kalau hari pertama tu dah kena macam-macam soalan ma rabbuka apa semua, pening kepala kita, maka masa akan datang di hari akhirat, wallahu a'lam. Kita minta Nabi bagi syafaat. Baik itu salah satu daripada amalan paling mudah adalah bersedekah. Sebab itu Nabi tekankan, bersedekahlah engkau sebelum kau mati. Baik itu dalam hadis Nabi sebut, sab'un tajri lil abdi ajruhunna wa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan, kalau kau buat, ini amalan pencen kubur. Apa makna pencen kubur? Kita kerja-kerjaan, lepas bersara ada pencen seumur hidup. Orang mati, dia pun ada pencen dia, iaitu amalan dia tetap berjalan walaupun dia mati. 7 amalan Nabi ajarkan satu persatu. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Maknanya tuan-tuan yang kerja cikgu, jadi pensyarah, ini bagus, dengan syarat ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu tak bermanfaat, ngepek-ngepek, tak guna. Yang kedua, au ajran nahran, orang yang masih hidup dia mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggali merigi. Yang keempat, au gharsan nakhlan, orang yang menanam pokok. Khusus dalam hadis ni Nabi sebut pokok kurma. Pokok kurma. Tanam pokok bagus tuan-tuan. Saya selalu pesan kat masjid, untuk landscape tanamlah pokok, tapi pokok biarlah pokok bermanfaat. Walaupun ada perbahasan fiqh hukum menanam pokok di masjid ini, ada setengah ulama tak membenarkan, sebab dia takut pokok tu jadi besar. Bila besar esok dia makan space, dah mengganggu laluan akar dia. Adalah ulama tak benarkan. Tapi boleh je kita tanam pokok-pokok yang tidak terlalu besar dan memberi manfaat. Antaranya pokok buah-buahan. Elok masjid tanam pokok buah-buahan. Kalau highway pun dekat area lebar, semua tanam pokok buah-buahan. Dia nak beri manfaat. Kerana selama buah-buahan itu diambil oleh manusia atau dimakan oleh haiwan, dia jadi jariah untuk kita. Tanamlah pokok-pokok. Cuma orang selalu mengadu tanam pokok di masjid, orang selalu curi. Orang memang suka mencuri di masjid. Saya pun tak faham kenapa. Kami dulu tak tanam pokok buah, tanam kaktus. Hilang juga, la ilaha illallah. Tengok CCTV, dia hangkut satu pajero. Rupanya pokok kaktus ada harga. Rupanya kami pun tak tahu, jemaah yang bagi. Susun elok-elok hilang lah habis pokok kaktus. Kalau tak nak orang curi, tanam pokok kurma. Pokok kurma jarang orang curi. Saya tengok pokok kurma ni orang segan sikit nak curi. Sebab dia rasa pokok bulan puasa, dia rasa macam malu kan ambil. Kami tanam pokok kurma 6 batang, tapi 6 tahun baru keluar hasil. Rupanya salah strategi membeli. Kurma ni kalau masjid nak tanam, kena kenal mana jantan, mana betina. Rupanya kena tanam sebelah jantan, sebelah betina. Mana kita tahu betina jantan? Tanam dua-dua, rupanya dua-dua jantan, padat muka. Yang betina tu jauh sikit, jadi nasib baik angin tiup adalah pengembangan belatu. Yalah, pokok bukan pokok kita. Tapi tanamlah pokok buah. Kemudian aubana masjidan, bina masjid ataupun bantu pembinaan masjid, awarrasan mushafan, ataupun kau mewariskan mushaf atau Quran di masjid ataupun menulis Quran, au taraka waladan yustaghfar lihi ba'da mautih, atau tinggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan.
banyak saya nak terangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isya untuk syiar di kawasan kita ini. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung sedikit lagi ceramah kita pada malam ini berkaitan dengan sedekah. Tadi kita dah terangkan kepentingan sedekah ini untuk diri kita, memang untuk alam kubur kita lah, tak ada dah benda lain. Itu yang kita harapkan daripada Allah. Maka buatlah 7 amalan, kata Nabi, yang boleh menjadi pencen kubur kita. Daripada 7 amalan ni, kalau tuan-tuan perasan, 5 adalah sedekah. 5 daripadanya menolong orang. Sebab itu Nabi tekankan banyak kali, sebelum mati bersedekahlah. Jangan dah mati baru terhegeh-hegeh nak buat. Ataupun kita masih hidup tak pernah sedekah, esok anak cucu pula terpaksa buat kalau sumbangan bagi pihak kita, sedangkan kita masih hidup kedekut, jadi susah. Sebab itu Nabi sebut, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima biha dakhala jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia mati, dia masuk syurga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima laha biha dakhala jannah. Siapa yang berpuasa kepada Allah kemudian dia mati, dia masuk syurga. Dan Nabi tambah yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang sedekah dan itulah amalan terakhir sebelum dia mati, dia masuk syurga. Contoh tuan-tuan, habis kan kita sembahyang Isya, habis gerbong-gerbang 9.30. Tuan-tuan sebelum balik sedekahlah dekat tabung, misalnya masuklah RM10. Contoh, masuk RM10. Balik rumah malam ni meninggal. Dan itulah amalan terakhir kita sebelum tidur, masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini mustahaknya sedekah. Amalan yang bagi kita kecil je, tak ada apa, tak perlu ambil air semayang pun nak sedekah ni. Tapi begitu besar manfaatnya. Sehingga kan kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ada orang tanya kepada dia, wahai tuan guru, kenapa ada orang hidupnya nampak macam biasa-biasa je, tak adalah nampak macam tuan guru ke ulama ke ustaz, dia biasa saja. Tapi mati malam Jumaat, mati orang ramai ring jenazah dia, nampak barakah penutup hidup dia tu. Macam mana dia boleh dapat? Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un turfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Ada 4 amalan atau 4 perkara kalau ente boleh buat, walaupun engkau orang yang tak tinggi ilmu, bukan ustaz baru nak start, bukan ulama, bukannya ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, dia khatam Quran seminggu sekali, puasa Isnin Khamis. Kita mana sempat, puasa Ramadan pun nasib baik. Memang kita tak kuat ibadat. Tapi kata Junaid, 4 amalan ni kalau engkau boleh buat, walaupun amalan kau tak sehebat ahli ibadah, walaupun ilmu kau tak setinggi para ulama, tapi kau akan diangkat. Turfa'ul 'abda ila a'la darajat. Kau punya makam di sisi Allah tinggi. Umpama orang itu patutnya grade kerjanya 41, lompat pergi 54. Tak ikut tangga dah, 41, 44, 48, 52, tak ada. 41 terus 54. Apa 4 amalan itu? Al-hilmu, wat-tawadhu', was-sakha' wa husnul khuluq. 4 perkara saja. Pertama, hilmu, lemah lembut, sopan santun. Jangan keras sangat dengan orang. Yang kedua, tawadhu', jangan sombong. Yang ketiga, sakha', suka sedekah. Dan yang keempat, husnul khuluq, berperangai baik. 4 perkara ini cuba kita perhatikan orang-orang yang kita kenal yang dah meninggal, yang meninggal hari elok, meninggal di Mekah, meninggal malam Jumaat, meninggal apa. Cuba tuan-tuan perhatikan cara hidup dia orang. Walaupun dia bukan ulama, orang kampung, saudara mara kita, bukan orang biasa ya. Tapi meninggal tu tengok jenazah senyum, ada air mata, nampak kita rasa macam dia ni tidur je. Apa kemuliaan yang dia dapat? Ada orang mati tengok muka dia pun nampak dia tengah susah. Perih je muka dia macam tengah kena apa di alam ni kita tak tahu. Tapi ada orang macam relax je kita tengok. Apa sebab? Rupanya masih hidup, walaupun dia bukanlah ahli ibadah jenis sembahyang malam macam orang lain, tapi lemah lembut, tak pernah sombong, suka melayan orang, suka menghormati tetamu, suka sedekah, tolong-nolong budak-budak.